Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada para pelajar. Pada kali ini, anda akan belajar tentang asas panduan untuk anda menyediakan kertas cadangan penyelidikan. Pertama, kita lihat apakah itu penyelidikan. Memandangkan sebahagian besar daripada pelajar merupakan pelajar dalam bidang kewangan, maka persembahan ini akan memfokuskan kepada penyelidikan dalam bidang kewangan. Apakah itu penyelidikan? Sebenarnya, penyelidikan itu adalah luas dan terdapat berbagai bentuk penyelidikan. Penyelidikan boleh jadi bentuk deskriptif, boleh jadi exploratory dan boleh jadi penyelidikan eksperimen. Bentuk-bentuk penyelidikan ini bergantung kepada tujuan dan objektif penyelidikan yang akan diadakan. Bagaimana memilih isu penyelidikan? Ini merupakan salah satu soalan yang sangat popular dalam kalangan pelajar. Bagaimana saya ingin memilih tajuk, doktor? Apa tajuk penyelidikan yang sesuai untuk saya? Jadi ada 3 panduan yang boleh digunakan untuk anda menentukan topik penyelidikan. Pertama, tentukan dahulu apa minat dan kepakaran anda. Sebagai contoh, anda mungkin minat dalam pelaburan emas, atau anda minat dalam pelaburan Bitcoin, atau anda berminat mengkaji tingkah laku kewangan dalam kalangan penjawat awam misalnya. Kemudian berdasarkan minat dan kecenderungan itu, anda teruskan dengan mengkaji literatur semasa. Apa yang dimaksudkan dengan mengkaji literatur semasa ini ialah anda mulakan mencari bahan-bahan bacaan dan fokuskan bahan bacaan anda dengan membaca kepada artikel-artikel jurnal. Untuk mendapatkan artikel-artikel jurnal, anda boleh menggunakan Google Scholar, open source dan juga terus kepada perpustakaan USM. Anda boleh melayari bahan-bahan bacaan dalam artikel penyelidikan di perpustakaan USM secara dalam talian. Anda boleh akses daripada rumah masing-masing. Kemudian anda nilai kepentingan isu yang anda ingin kaji. Adakah isu yang dikaji itu menarik, sesuai, berkait dengan keadaan semasa ataupun tidak? Sesuatu tajuk kajian yang baik seharusnya merupakan tajuk kajian yang bersifat semasa, bermaksud ia popular. Orang sedang bercakap tentang perkara tersebut, banyak pihak sedang mengulas perkara tersebut dan banyak penulisan ataupun kajian sedang menumpu ke arah berkenaan. Misalnya sekarang mungkin anda minat untuk mengkaji tentang penggunaan e-dompet ataupun e-wallet. Anda mungkin berminat untuk mengkaji tentang saving behavior ataupun anda berminat untuk mengkaji tentang tingkah laku pelaburan dan sebagainya. Ini satu lagi persoalan yang sering ditanya, bagaimana nak bentuk tajuk kajian? Sebenarnya tajuk kajian itu datang selepas daripada anda mengenal pasti topik kajian ataupun isu kajian dan dari situlah akan terbentuknya tajuk kajian. Di mana tajuk kajian biasanya ditulis secara spesifik, merupakan satu tajuk yang berfokus kepada penyelidikan dan juga tajuk tu panjang atau pendek tu harus sesuai dengan sebagai sebuah tajuk penyelidikan. Jika anda tidak biasa, anda perlu banyak membaca artikel-artikel jurnal, lihat contoh bagaimana tajuk-tajuk penyelidikan dibina dan dibentuk. Anda juga boleh melihat contoh-contoh rakan-rakan yang lebih senior yang mengemukakan tajuk penyelidikan. Ini apa yang nak ditulis dalam pengenalan. Dalam pengenalan kajian, pastikan anda memperkenalkan isu. Anda menulis latar belakang kajian dan juga penyataan masalah. Penyataan masalah ni maksudnya anda kena kenal pasti apakah jurang yang ada dalam topik kajian berkenaan dengan membaca kajian-kajian terdahulu. Ini yang pentingnya, sebelum anda menyediakan kertas penyelidikan, kertas cadangan, anda perlu membaca artikel-artikel jurnal supaya anda boleh menulis pengenalan di mana dalam pengenalan anda akan nyatakan penyataan masalah dan untuk mendapatkan apakah sebenarnya penyataan masalah, ia mestilah datang selepas anda membaca banyak artikel. Kemudian anda perlu tulis objektif kajian, soalan penyelidikan dan hipotesis kajian. Kepentingan kajian. Lihat, kajian yang nak dibuat itu, tajuk yang dipilih, isu yang telah dikenal pasti, bagaimana ia akan menyumbang kepada teori, bagaimana ia akan menyumbang kepada praktikal, bagaimana ia akan menyumbang kepada
industri. Misalnya bagaimana kajian anda, ada pemboleh ubah baru misalnya dikaji, ataupun kaedah baru yang digunakan, ataupun pendekatan model yang baru yang menyebabkan ia menyumbang kepada teori. Dan seterusnya, jika topik tersebut penting misalnya kepada pengguna, maka ia akan mempunyai nilai sumbangan praktikal kepada pengguna yang akan membaca kajian anda. Kesimpulannya, untuk memulakan topik kajian kertas penyelidikan, yang pertama sekali adalah kena baca. Jadi saya nasihatkan kepada para pelajar, carilah artikel jurnal, baca dahulu artikel jurnal supaya anda mendapat idea apakah bentuk penyelidikan yang akan dilakukan, isu kajian yang akan dilakukan. Okey, terima kasih.